Sejak beberapa hari lalu, kerja pembersihan rumah di Baling selepas dilanda banjir dan kepala air rancak dilakukan. Walaupun dengar macam senang, tapi kami difahamkan pelbagai kesukaran dihadapi oleh penduduk kampung. Dan Hadi Cik Awang yang masih berada di kampung sekitar Baling mendalami susah senang bersama orang kampung. Teruskan Hadi dengan laporan langsung dari sana. Okey, terima kasih Nailah di studio, dan untuk jam ini saya berada di kampung yang terlibat, salah sebuah kampung yang terlibat daerah Kupang ini. Bagi melihat sendiri, hari ini masuk hari ke-6 sebenarnya operasi untuk ataupun proses untuk membersihkan rumah masing-masing selepas kejadian kepala air dan juga banjir yang berlaku Isnin lalu. Dan saya berada di salah semua rumah penduduk. Kalau kamera boleh tunjukkan ke belakang dan ke depan juga, memang kesan yang berlaku ini memang teruk. Kalau kamera boleh pusing ke belakang, memang kita lihat kereta-kereta juga ditenggelami air dan sebagainya. Ini merupakan kesan yang berlaku susulan kejadian kepala air dan juga banjir yang berlaku Isnin lalu. Dan hari ini saya sempat mendapatkan seorang penduduk yang terjejas, rumahnya yang terjejas. Dan bersama saya ketika ini adalah Mak Long, sebenarnya orang panggil Mak Long. Mak Long, jika kita boleh ke hadapan sikit Mak Long. Kita boleh ke depan sikit untuk Mak Long bercerita mengenai dengan proses untuk membersihkan rumah Mak Long. Okey Mak Long, kalau boleh cerita sikit macam mana masuk hari ke-6 dan rumah dah bersih ke belum, kan macam mana Mak Long? Cerita sikit kat rumah ni kan. Macam nak cakap bersih sangat pun tak, tapi macam seluruh tebal-tebal tu dah bersih lah. Tapi 2-3 kali kita kena buat sendiri pula lah kan. Sungguh tu je bersih-bersih gitu hal lah. Dalam belakang pun tadi bilik air tu baru buat tadi. Tinggi lah kan. Atas sikit daripada bawah sikit daripada lutut je. Depa buang tadi. Adik le depa bersih kira apa hari budak sekolah mana? Sekolah itulah di Baling tu. Maktab Nasi Mara tu. Mai anak cikgu dia hantar anak murid 30 orang. Lepas tu dengan cikgu sekali lah 2 hari duduk kerja situ kan. Lepas tu ATM hak mana tu dia mari budak universiti. Mari lah sehari kerja. Ni hari lah jadi cuci dalam tu lah kan. Cuci macam-macam tu lah. Tapi banyak tak siap lagi lah. Kalau luar tu memang tak ni lagi. Lepas tu pinggan mangkuk pun ada kalau mereka basuh-basuh kan. Ada kalau luar pecah-pecah tu. Cuma kan kami baru main sini ni. Baru main hari ni. Kami duduk tidur sana di rumah kampung. Sewa rumah kampung tu. Tu. 3 malam. 6 malam kot. Mula dilandak 3 malam. Ada ipada. Lepas tu 3 malam dia pun buat bom tu. Di hotel. Di rumah orang buat lah, ada 3 hotel tu, duduk situ lah. Kan baru balik pagi tadi lah. Malam ni duduk angan-angan tak mupih lah. Dah ada tempat 2 tu jadi kering elok kan. Duduk situ lah. Mak Long, kalau kita boleh ke depan sikit Mak Long, tunjuk sikit parah mana air naik tu. Mak Long boleh cerita sikit kat penonton Mak Long. Kalau kita nampak kat dalam tu, kita nampak naik sampai teruk sampai tenggelam rumah Mak Long. Mak Long. Tenggelam tak tenggelam. Kan. Okey Mak Long. Mak Long sini Mak Long. Mak Long boleh cerita sikit depan sikit. Terus kat tu lah tu nampak dia. Masa tu. Okey. Balik ni pun atas sikit betul lah kan. Lebih kurang tu lah. Masa Mak Long duduk dalam tu duduk tani dah. Masa Mak Long duduk tengah duduk tani dah. Mak Long dia dengan kawan Mak Long kan. Kawan Mak Long duduk sebelah rumah tu. Lepas tu dia lari di sini. Lepas tu Mak Long masuk dalam ingat kata tak ada ayat. Tak biasa 2 kali baru jadi kan. 2 kali ni tak sangka lah. Lepas tu air banyak. Lepas tu kan ada budak-budak lah. Anak menakam tu heret makcik bapak 2 orang kami. Kok dalam tu macam masa tu sekat ni dah. Dalam tu. Jadi jeruh lah kan. Jadi kaki tak sampai dah. Dia sepuluh kata ada ngat-ngat dah lah kan. Lepas tu dia heret pergi juga. Dia hawin kami naik kan. Sampai sakit budak tu. Hawin kami naik atas. Bagi naik atas kan dia bawa tarik layang gitulah. Dia tu ayat kan. Pergi sampai rumah sebelah tu. Kan duduk situ lah malam tu. Okey Mak Long, paling teruk apa Mak Long? Kan sebelum ni pernah jadi ke tak pernah jadi? Tak. Selalu dia jadi tu kuasa ni ya kan. Bawah tu ya. Berbarang habis jugalah. Tapi kan tak apalah, kali ni yang paling teruk sungguh lah. Anak makcik yang tu pula ni. Dia teruk lagi lah. Dia berenang, dia lompat dia apa? Depa kata dia hanyut kan. Bukan dia hanyut. Dia cari akal lah kan. Nak pergi sana kan. Lepas tu dia ni lah. Dia apa panggil? Dia tu lah. Saat dia cerita lah makcik tak kerti. Makcik, kalau tengok makcik bagi tahu saya tadi tak dan habis lagi bayar
duit mesin basuh, duit peti air. Mana cerita sikit. Mesin basuh tu dah lah. Mesin basuh tu bayar habis dah kot. Hak tu lah, tak apa. Hak dah api air je. Hak minum air gitu lah. Okey. Hak tu tak habis kan kak ni? Habis gitu. Habis ke air. Hak minum air. Tak ingat dia. Jadi lupa dia. Lepas tu hak meja makan di sini lah. Ada 600 lah. Tak bayar tak habis lah. Lepas tu TV tu bayar habis dah kot ni. TV tu bayar habis dah. Okey. Lepas tu semualah tu kereta tu. Duk Sadai. Sadai tu. Berapa biji mana? Kereta sebiji Mutu 4 biji kot. Tapi hak sebiji tu mutu tu rosak jugalah, tapi tak boleh naik ikut lu. Hak sebiji tu tak naik dah. Ya sebiji tu boleh naik lah tu. Depa cuci kan. Okey. Okey Mak Long, saya nak tanya anak Mak Long pula ni. Okey, difahamkan ni individu ini telah dihanyutkan air banjir ketika kejadian sebenarnya, dan kita nak tanyakan macam mana ketika kejadian tu, apa yang sebenarnya yang berlaku ketika kejadian tu. Okey, masa kejadian tu saya tengah pergi ke depan. Saya pakai baju lengkap lah kan. Lepas tu saya sempat ambil apa yang capai je. Lepas tu saya nak keluar, memang pintu dah tertutup, tak sempat buka, air memang laju. Jadi sampai ke pada pinggang. Saya jangan panggil mak saya tapi tak boleh juga. Lepas tu saya fikir kalau pintu tertutup nanti mesti perangkat. Saya datang ke depan. Saya datang sini memang dah separuh sini. Saya panggil orang kata memang ada orang tua kat belakang, saya kata kan. Tapi masa tu saya fikir anak kecil saya macam mana pula. Nasib baik saya nampak adik saya selamatkan. Anak 2 tahun ya, dia dah bawa naik ke atas. Okey, tak apa. Lepas tu ada datang Ustaz Kerry datang selamatkan saya. Dia bawa ke depan tapi air memang laju. Dia minta saya naik atas ni, Lepas tu dia kata nanti akan dapatkan bantuan. Lepas tu saya tersangkut kat atas, saya tunggu. Saya fikir macam mana ni orang tua kat belakang, ada 2 orang ni, macam mana ni, saya kata. Saya panggil orang tua, panggil orang kampung kan. Lepas tu ada budak muda lah datang selamat. Dia tak boleh masuk, saya kata pergi belakang tolong selamatkan orang tua kat belakang. Okey, saya kata jadi ada 2 orang pemuda lah datang. Saya rasa macam selamat. Okey. Saya tunggulah macam mana, saya tengok fikir imagine ni. Air makin naik. Saya imagine fikir macam mana nak selamatkan diri ni. Saya kata nak kat sini tak boleh. Kaki tak sampai. Lepas tak apalah, saya peluk tiang. Lepas tu tiba ada ular datang. Saya memang takut ular. Lepas tu saya fikir macam ni lah. Kena cari pokok, pajak kat punggung. Tu saya terjun je. Saya berenang-berenang peluk tiang. Patutnya saya nak pergi plan saya nak peluk tiang nombor 2 tu, tapi saya hanyut. Tapi tak apa, saya kata kena berenang juga. Berenang saya pergi ke tiang keempat. Macam saya nak pergi ke pokok. Saya fikir pokok mana ni, saya tengok pokok belakang. Saya nak panjat pokok. Saya berenang pergi kat pokok tu peluk. Memang air takkan lah. Tapi badan saya berat, tak boleh ni. Macam mana saya fikir. Saya tak tahu cakap macam mana. Saya ikhtiar juga. Lepas tu saya cakap diri saya, kata kalau saya nak mati pun janganlah mati daib ya. Jangan hanyut kain, tak apa-apa. Saya ucap siap-siap. Lepas tu saya pergi ke ada satu tiang tu macam tinggi dia. Saya cuba peluk, tapi saya nak naik atas bumbung yang kontainer berniaga, tapi macam tajam. Saya fikir tak boleh. Saya kata kena berenang. Memang air laju tapi saya boleh berenang je. Saya berenang. Saya nampak pokok rambutan kat belakang rumah makcik saya. Saya cuba berenang. Saya berenang. Peluk pokok tu. Okey. Saya ambil kain saya dulu. Saya tak sangkut atas. Saya takut dia hanyut kan. Saya cuba nak naik tapi tak boleh juga. Saya duduk diam, saya relax dulu, saya tengok macam mana, saya fikir macam mana ni. Lepas tu tak boleh juga, dah maghrib dah ni. Saya cuba jerit tolong sekuat hati. Saya jerit lama sangat, dekat setengah jam saya jerit tolong. Dia menjerit-jerit, apa tu? Alhamdulillah lah ada 2 pemuda datang selamatkan saya. Ni anak jiran kampung sebelah lah. Lepas tu dia orang datang. Dia orang tunggu dekat rumah sebelah tu. Saya pergi berenang kat dia orang, peluk macam dia orang kawal lah. Maksudnya berenang. Lepas tu Jun nasib baik ada kereta kan. Ada kereta tersangkut kat rumah makcik. Kalau tidak, kalau tak ada kereta tu memang saya laju dah bawa ke sana. Tapi saya boleh naik atas bumbung tu. Dia orang tolak saya naik atas bumbung. Jadi saya duduk diam atas bumbung lah. Kak, kejadian tu berlaku sama berapa jam Kak? Dari awal tu sampai ke Kak diselamatkan tu berapa jam? Saya agak dalam pukul 5 lebih. Sampai malam tu saya tak pasti, bergelap lah.
Tapi kira saya dalam sejam lebih kot saya berbaut kat pokok. Sejam lah lebih kurang berbaut kat pokok. Saya nak cuba nak naik tapi tak boleh. Lepas tu bila duduk atas bumbung tu, saya kata memang tak boleh lah, air laju dah. Biasa tunggu kat tempat selamat dah, duduk atas bumbung. Tapi lepas tu datang sepupu datang apa. Dia orang memang tunggu saya lah. Saya duduk atas tiang tunggu bantuan je lah. Lepas tu dia rasa agak dalam 10 ke 9, saya tak pasti. Air makin surut. Baru pemuda kampung datang selamatkan. Saya pun boleh turun dengan ni. Bukan tangga, turun apa dengan rangka cermin aku. Dia buat dia pergi tangga. Jadi ramai turunkan saya. Lepas tu berenang pergi tempat selamat lah. Macam itulah ceritanya. Kak, waktu kejadian tu apa yang bermain di fikiran Kak lah? Kak cakap tadi memang tak nak mati dalam air lah Kak. Saya kata macam tengok cerita lah filem. Dulu-dulu kan macam cerita tengok 6 tu ada apa macam askar merayap. Saya tak fikir benda nak datang apa, cuma fikir macam mana nak selamatkan diri ni, macam mana nak naik pokok ni. Tu je saya fikir. Lepas tu saya fikir kalau kata betul lah ajar kat sini, tak apalah kata. Kena ucap siap minta Allah jaga air saya lah, janganlah lucup air apa semua tu. Tu je lah. Saya kata anak-anakku jadi anak yatim piatu lah nanti. Saya kata tak apalah. Saya cubalah kita, tak apalah. Macam mana nak buat macam narrator lah kata. Lepas tu saya cubalah macam mana kena cari jalan juga nak pancat atas ni. Macam itulah saya jaga itu. Kak, hari ni hari raya Aidiladha Kak. Mungkin perbezaan Kak sambutan tahun ni pertama kali berlaku banjir macam ni dengan tahun-tahun sebelum ni Kak, boleh cerita sikit? Okey, pengalaman kira-kira macam raya yang paling terkejut tapi memang kena maksudnya macam banyak kena menginsafi diri lah. Sebab saya rasa macam ajar pun macam sampai itu macam lain. Itulah saya rasa macam biasa, tak ada perasaan apa-apa. Cuma fikir bersyukur sangat masih hidup walaupun harta benda rosak. Bersyukur sangatlah masih hidup dan keluarga pun masih selamat. Itu je lah saya fikir. Kalau kita tengok kerosakan yang berlaku pada rumah ni, kalau boleh rumah ni naik air tu nak sampai ke bumbung dah Kak kan. So berapa banyak barang yang terjejas Kak? Banyak tak? Keseluruhan saya agak banyak jugalah jumlah yang maybe dalam, saya tak pastilah banyak lah semua yang rosak. Yang penting kereta lah, sayang juga. Saya baru nak selamatkan kereta ke atas tapi dia hanyut juga ke belakang. Memang loss lah, tak ada apa. Barang lain semua banyak rosak lah tu. Mungkinlah dalam, tak tahulah saya, berpuluh ribu kot, tak tahu. Saya tak pasti. Setakat ni proses pembersihan rumah setakat mana Kak? Saya tengok dekat depan laman ni pun ada lagi selut-selut kan. Proses tu setakat mana dah Kak? Proses setakat ni boleh dalam 70-80% lah. Okey dah ni. Saya pun apa pun semua ni lah. Kira ramai dah terbantu lah, okey lah itu. Okay. Terima kasih Kak. Okey, itu tadi sedikit perkongsian daripada seorang akak yang dihanyutkan air ketika kejadian dan juga seorang kita panggil maklong lah yang menceritakan mengenai keadaan terkini proses pembersihan rumah yang masuk hari ke-6 kini Nailah. Kongsikan juga kerja-kerja pembersihan di sana. Kita lihat seperti maklum sekeluarga bertungkus lumus cuba untuk membersihkan rumah mereka, tapi kita tahu ada pihak NGO, ada pihak kerajaan yang juga datang untuk tolong bantu. Kalau di sana bagaimana? Ada lihat mungkin orang awam, NGO atau pihak berkuasa yang datang untuk tolong juga dalam proses pembersihan? Okey, Nailah, sebenarnya ketika awal kejadian itu banyak tumpuan diberikan kepada kampung Iboi, kita panggil ground zero yang berlaku kejadian itu. Namun selepas beberapa hari selepas kita paparkan mengenai dengan penduduk kampung Tanjung yang kurang manpower untuk masuk ke kawasan itu, memandangkan kawasan itu berada di sedikit ke dalam berbanding kawasan-kawasan lain, kurang manpower, itu disebabkan mereka kurang mendapat tumpuan umum. Dan masuk hari ke-4 ke-5 sudah ramai NGO dan juga pihak-pihak berkaitan sudah mula turun ke padang bagi membersihkan rumah. Dan seperti rumah maklum ini sendiri, maklum ini bagi tahu tadi ada pelajar-pelajar dari kolej ataupun maktab rendah Saimara yang datang membantu untuk membersihkan rumah maklum ini sendiri. Tapi di kawasan-kawasan lain situasi sama yang berlaku. NGO turun sejak hari pertama lagi dalam bukan saja bagi bantuan dari segi berbentuk makanan dan sebagainya, kelengkapan tidur dan sebagainya, bantuan-bantuan berbentuk pakaian juga diperlukan oleh penduduk-penduduk sini. Selepas kita panggil barang mereka keseluruhannya rosak dan 15 buah rumah saya difahamkan dihanyutkan arus deras, 17 buah rumah rosak secara total dan mustahil untuk
untuk dibaiki lagi sebenarnya Nailah. Dan kalau kita panggil bantuan itu hari ini nampak kalau kebiasaan dari hari pertama sampai ke semalam sebenarnya kesesakan jalan raya itu memang nak ke sini kalau dari Alor Setar hampir 3 jam sebenarnya, namun hari ini pergerakan itu agak lancar terutama apabila masuk ke Kupang selepas kenderaan mulai dilihat berkurangan. Dan di pusat-pusat pemindahan sementara juga saya lihat ada NGO yang datang untuk mengeluhkan bantuan terutama dari segi kewangan dan sebagainya, namun disifatkan berkurang berbanding hari-hari sebelum ini sebenarnya Nailah. Baik, terima kasih Hadi, dan banyak lagi laporan langsung yang akan kami bawakan dari Baling bersama dengan Hadi dan juga bersama dengan Luqman Haris jam 5 petang sebentar lagi.